data dia banyak. Misalnya tinggi orang. Panjang apa ni? Diameter buah. Okey, tinggi orang mana ada tepat? 171.1. Nampak? 180.55. Nampak? Itu tinggi orang. Tapi kalau diameter buah 4.6. Nampak? Sentimeter. Nampak? 5.01 sentimeter. Yang menyebabkan dia jadi taburan normal, nombor-nombor perpuluhan ni lah. Menjadikan nombor-nombor tu bukan nombor tepat. Kita kena guna nak mencari kebarangkalian sesuatu peristiwa tu, kena menggunakan taburan normal. Normal. Allah, tertulis binomial. Sorry. Taburan normal. Okey. Taburan normal. Kita nak belajar taburan normal. Ini data-data ni kita panggil data selanjar. Data selanjar. Data selanjar ni data-data yang tak tepat lah. 1.1, 1.2. Binomial tepat. 1, 2, 3, 4. Tak ada perpuluhan-perpuluhan. Okey, itu jelas Okey, taburan normal kebiasaannya, dengar kebiasaannya memanglah tak ada kebiasaan dia. Memang menggunakan graf Lorentz lah kita panggil. Graf Lorentz. Okey, kita memperkenalkan graf Lorentz ni. Okey, graf Lorentz ni dia ada luas. Ni luas dia. Graf Lorentz ni dia tak putus pula. Dia tak mati dia macam ada lagi landai dia macam tu. Dia macam tu. Okey, keluasan ni menerangkan kebarangkalian sesuatu peristiwa. Nampak? Dia masih guna PA lagi. Ini umum dia. Okey, rumus dia NA per NS. Ni tak boleh hilang. Binomial ke, normal ke, masih ada lagi makhluk ni. NA per NS. Ada yang tak termasuk lagi ke? Okey, sebelum masuk Okey, setakat ni jelas Okey, belum masuk yang susah dia. Okey. Luas ni menunjukkan kebarangkalian sesuatu peristiwa. Okey, luas ni saya dah lorekkan semua, bermaksud kebarangkalian semua sekali ni akan berlaku mesti sama dengan 1. Nampak? Saya tak tahulah peristiwa apa ni. Mungkin peristiwa tinggi pelajar. Mungkin peristiwa berat pelajar. Mungkin peristiwa markah pelajar. Ingat, markah adalah normal Okey, markah misalnya ada perpuluhan kan. Kalau markah biasanya ada perpuluhan sebenarnya. Cuma dalam data sekolah tu tak boleh perpuluhan. Sebab nanti pening data tu nak bagi grade. Jadi kebarangkalian sesuatu peristiwa untuk keseluruhan ialah 1. Itu kalau nombor biasa. Kalau nombor peratus adalah 100%. Biasanya kebarangkalian kita jawab dalam nombor biasa. Kecualilah dia nak dalam peratus, kena cari dulu kebarangkalian dia baru darab 100. Boleh faham? Okey, itu basic. Okey, kalau jumlah kiri dan kanan ni 1, separuh-separuh berapa? Jawab. Separuh ni berapa? Separuh ni berapa luas dia? Luas 0.5. Okey, good. 0.5. Itu basic dia. Okey, itu basic sangat. Okey, kat sini berapa ramai yang guna kelas WIS? Ramai tak? Sila sahut sikit. Kalau tak ada, saya tak ajar langsung kelas WIS malam ni. Ada guna kelas WIS tak yang mahal punya kalkulator tu? Cepatlah. Adam. Ramai. Lagi siapa? Adam, Amira. Okey, Ngam. Yazid. Yazid pula. Saya pun nak beli juga. Okey. Saya pun nak belilah nanti cikgu. Kena beli cepat. Duit dah masuk belum? Duit dah masuk. Alah, Yasmin menang tu 100. Ya, cikgu Yasmin memang yang power gila lah. Dia buat apa? TikTok. Alah, 100 je. Okey, tengok sini. Okey, kita nak menggunakan kalkulator. Okey. Sekarang ni saya ajar dulu kalkulator lama tu. Saya ulang balik. Okey.
biasanya graf kita, kita guna mod R dulu. Bila masa nak guna mod R? Okay, tengok sini. Lambat sikit kalau kalkulator lama ni, dia lambat sikit. Dia ada 3 PQR. Saya suka start dengan R dulu. Okay, R. Biasanya paksi ni memang paksi Z. Paksi Z ni adalah paksi apa ni? Piawai. Piawai. Nombor piawai. Bukan nombor piawai yang tu. Ni nombor yang dah di standardkan. Di standardkan. Nanti kita tengok balik. Kenapa nak kena standard? Okey, dia ada sebab dia. Jadi sini ni. Okey, kalau paksi Z tengah mesti kosong. Wajib kosong. Okey, min. Tengah ni saya nak lupa nak perkenalkan. Tengah ni dipanggil min. Min mesti kosong. Min simbol dia mu. Min mesti kosong kalau paksi Z. Okey, paksi Z ni paksi piawai. Okey, nombor-nombor piawai. Kita main dengan piawai dulu. Okey, jadi dekat sini tengok kalau tiang saya kat sini, saya lakar, saya nak luas yang ini. Maksudnya saya nak kebarangkalian yang ini, nombor ni adalah 1.114. Okey, 1.114. Jadi selepas 1114 ni kan 1115 kan? 1116, 1117 banyaknya saya nak sebut. Jadi tengok sini. Cara nak menulis dia kebarangkalian ke kanan, nampak? Nampak ni simbol ni? Ke kanan. Ke Nampak. kanan semakin besar. Jadi kebarangkalian, okey, bukan X, sorry, sebab dia belum masuk kisah sebenar. Paksi Z kita, nilai Z kita semakin besar daripada 1.114. Nampak kat situ. Betul tak? Semakin besar daripada 114, maksudnya 115, 1.116, 1.117. Tak tahulah berapa. Jadi, alamak, warna biru lagi. Sekejap. Nak tukar warna hijau ni. Pasukan cemerlang tahun lepas ni. Okey, sama dengan kita nak tekan calculator. Okey, dengar kelas yang siapa ni? JKT, mungkin Cikgu Azrin dah ajar kan. Saya ulang balik je. Tada, sini. Tengok sini. Tengok sini okey. Nampak kalkulator? Bukan kalkulator ni. Kalkulator ni. On dulu. Okey, lepas on, masuk statistik dulu. Mod SD. Masuk SD dulu. SD ni maksudnya statistik. Ini adalah bab statistik Bapa dia, atuk dia statistik. Anak dia baru nama normal, nama binomial, nama mean, nama variant. Itu anak-anak dia. Bapa dia nama statistik. SD, statistik. Okey, dah masuk statistik. Dah boleh? Boleh? Yang hilang. Okey, kita nak huruf R kan sebab dia panah ke kanan, right. Shift, mana pula? Shift 3. Shift 3. Okey, shift 3. Cari shift 3. Dah? Okey, shift 3. Dah. R huruf 3 juga. Tekan 3 lagi. Tekan 3. Punch lah nombor 1.114. Tak payah tutup kurungan, tak apa. Sama dengan. Itulah kebarangkalian dia ataupun dia punya keluasan dia. Dengar saya panggil keluasan sebab yang kita nampak luas. Nombor tu adalah nombor kebarangkalian. 1, 3, 2, 6, 4. Boleh faham? Okey. Itu adalah cara nak cari kebarangkalian ataupun luas menggunakan R. Bukan itu je, boleh juga kalau gambar rajah dia macam ni. Asalkan dia panah ke kanan sampai habis. Itu syarat dia. Walaupun tiang dia sebelah kiri, tengok kosong, still Z, negatif 2.314. Saya panah, saya lorek sampai habis ke kanan. Nampak? Jadi nombor-nombor Z ni akan banyak ke kanan, betul?
Akan banyak ke kanan. Jadi cara tulis P, Z kita akan semakin membesar daripada negatif 2.314 ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Kalau boleh kamu lukislah anak panah tu. Biar rujukkan kamu. Jadi tekan balik. Shift 3. Shift 3. Nombor 3. Negatif. Tekan negatif. 2.314 sama dengan dapat. Okey, kamu sambil-sambil tengok jawapan dia tu, tengok logik ke tak logik. 0.98 menghampiri 1, betul? Luas dia. Luas dia tu sudah melebihi 5. Logik tak gambar rajah? Luas gambar rajah dengan jawapan kebarangkalian kita. Gambar rajah kita dah lebih 0.5 kan? Cuba tengok gambar rajah kita. Dah lebih 0.5 kan? Logik. Okey, lepas tu tengok jawapan kita pun dah lebih 0.5. Maksudnya logik lah tu. Okey. Cuba tengok atas yang atas tadi. Okey, gambar rajah kita. Gambar rajah kita kurang 0.5. Oh, keluasan dia ni mesti 0.5 kurang. Cuba tengok jawapan. Oh, betul lah kurang 0.5. Betul, logik. Sambil tengok jawapan, sambil tengok logik dia. Boleh faham? Okey, next. Bila masa lagi nak guna R. Okey, bila? Sekejap lagi saya guna kelas Swiss pula Yang kalkulator lama ni boleh rehat sekejap. Makan-makan cekodok tu. Okey, bila nak guna sekejap sini. Ni dia. Kat sini. Ni kosong. Kenapa kena tulis kosong? Alah cikgu, tak payahlah tulis kosong. Tak. Lebih baik tulis. Takut kamu yang keliru nanti. 0.171 2.315. Okey, kat sini ya. Kita nak cari yang terkandung ni. Macam mana nak cari yang terkandung ni? Ni susah sikit. Kita nak guna R. Okey. Jadi, luas mana paling banyak? 0.171 dengan 2.315 ke kanan. Luas mana yang banyak? 0.0171. Okey, betul. Okey, 171 ni paling banyak. Paling luas sampai ujung. Sebab kita nak guna R itu sebab kita nak guna R. Nak guna R kita kena tolak dengan yang luas yang ciput tu. Luas yang ciput ni pun kalau guna R 2.315 dia ujung. Dia macam tu. Barulah dapat kawasan yang berlorik. Jadi cuba ni sini macam mana nak tulis? P Z lebih besar daripada 0.71 tolak P Z 2.315. Okey, kamu tak boleh tekan sekaligus Kena cari satu-satu. Okey? Kalkulator kamu kena cari satu-satu. Tapi kelas Swiss tak payah. Tiup je keluar jawapan. Okey, cepat tekan. Shift R. Shift 3. 0.171. Berapa? 0.4. 32112 minus. Tekan balik shift R. Shift 3. 3 lagi. 2.315. Okey. Logik lah Okey, tolakkan berapa? Tolakkan berapa? Mesti kurang 0.5. Confirm lah. Sebab 0.43 tu pun dah kurang 0.5 kan? Okey, berapa jawapan dia? 0.4218. 218. Ingat bab ni paling kurang pun 4 decimal places. 4 titik perpuluhan. Kecuali dia minta 4 significant figures, hati-hati. Kamu jangan rugi dari segi jawapan Semua dah betul. Jawapan dia salah sebab tak ikut arahan. Biasanya 4 titik perpuluhan lah. Okey, biasanya. Okey, setakat ni faham?
Okey, saya nak pergi ke kelas WIS. Kelas WIS hari tu mod nombor tu nombor 7. Dah? Dah Dam? Dah, cikgu. Nombor 7. Okey, kita nak pergi kepada normal. Normal PD dengan CD. Biasanya CD. CD nombor 2. Okey, CD nombor 2. Okey, kita pergi contoh atas ni dulu. Kita pergi contoh yang pertama ni. Okey, lower nombor yang paling kiri. Lower, nombor paling kiri apa dia? Dam, 1.114 kan? Okey. Lepas tu, dah? Akmal, dah? Jangan tertinggal ni. Alamak, saya dalam significant figures tak. Sorry ya. Sekejap. Saya tak tukar setting lagi. Sorry. Okey, sekejap. Saya nak tukar setting. Shift. Angle unit, number format. 3. Normal. Okey. Okey. Ni. Nombor 7. Saya pergi normal. 2. Lower kita adalah paling kiri. Paling kiri adalah 1.114. Okey, apa kita nombor paling kanan? Kanan ni. Kanan ni kalau dekat jadual nombor 3. Tapi kita tak boleh type nombor 3 sini. Nanti dia nombor tak tepat. Kita kena type satu nombor yang besar-besar. Nombor besar-besar tak kisahlah. 999998. Type je nombor apa-apa bang. Besar-besar. Type je. Saya dah type dah. Puas dah. Penat. Okey, penat. Lepas tu sama dengan. Saya sama dengankan. Okey. Biar oleh kerana kita main dengan Z. Biarkan sisian piawai. Yang ni sisian piawai. Ni adalah sisian piawai. Biar dia 1. Sebab apa dia 1? Sebab kita masih main dengan nombor piawai lagi. Nombor Z tu nombor piawai. Okey, azan. Lepas tu sama dengan. Sama tak? Jangan azan-azan. Allah Akbar.
Okey, dah Okey, sekejap. Mana pula hilang. Okey, boleh? Okey, ni. Okey, tengok ni contoh 2 yang guna kelas WIS tengok ni sini. Okey. Okey, yang ni pula. Okey, masuk balik 7. Masuk balik normal 2. Yang biru ni. Okey, yang paling rendah adalah negatif 2.314. Oh, yang paling maksimum tu kita tak tahu. Kita masukkan nombor besar, nombor tadi pun boleh. Masih lagi Pak CZ, biar dia punya sisian piawai 1, tekan sama dengan. Sama kan jawapan dia? Okey, cuma dia boleh bagi dalam 10 titik perpuluhan ni. 2, 4, 6, 8, 10. Betul. Kalkulator ni boleh bagi dalam 10. Kalkulator lama dia bagi 5 je titik perpuluhan. Okey, sama je markah. Okey, yang ni. Tengok yang ni. Boleh tak Akmal? Laju sangat. Dam. Mifzal masuk tak? Dia demam cikgu. Oh, demam. Itu demam juga. Tak apa, nanti record dia ni. Okey, tak apa. Biarlah. Nanti doakan dia baik. Okey, ni sama. Masuk normal 2. Okey, lower kita dah lain. 0.171 sama dengan apa kita dah ada. 2.315. Nampak? Sama dengan sama dengan 1. Mesti 1 sebab dia Pak CZ. Sama dengan, betul tak jawapan last? 4218. Okey? Sama. Tapi ingat, jalan kerja mesti tunjuk. Ni jalan kerja ni. Ni jalan kerja dia. Ni. Jalan kerja ni mesti tunjuk. Okey? Yang bawah ni dah dikira boleh tekan kalkulator, dia tak heran dah pun ni. Tak heran pun dia nak ni dan ini. Biasa 2 markah lah kat situ. Boleh faham? Okey, untuk kelas WIS tak ada masalah. Dia guna lower apa? Lower apa? Okey, boleh faham? Okey, kita pergi seterusnya penggunaan huruf R sudah. Bila masa nak guna huruf P? Sekejap lagi solat jap Sekejap lagi. Kamu pun solat lah, jangan bantai bual dia. 10 minit ke apa kan. Okey, bila masa nak guna P? Okey, ni kalkulator biasa. P ni, okey, konon tiang dia sebelah sini. Okey, 2.113. Habis ke kiri, kita lorek. Pum macam tu. Jadi, penulisan kita adalah P, kebarangkalian P ni yang saya tulis ni kebarangkalian. P yang saya bulat ni mod. Ni mod. Mod calculator. Jangan pula keliru. Ni Pak CZ, ini kosong. Okey, Z kita semakin kecil. Semakin kecil daripada 2.113. Okey, betul kan? Kosong, negatif 2, negatif 1, negatif 0.5. Nampak? Lebih kecil kan sama simbol dia ni. Jadi macam mana nak tekan kalkulator lama? Okey, tekan kalkulator lama lepas on. Dah ada ni shift 3. Tekan nombor 1. Tekan je nombor 2.113. Tekan sama dengan. Dapat. 9827. Logik tak? Dia punya luas tu. Dengan nombor luas, dengan nombor kebarangkalian ni. Oh, luas dia dah lebih 0.5. Kebarangkalian pun sepatutnya lebih 0.5. 0.9. Ada lebih 0.5. Okey. Untuk kalkulator ni pula. Laju ke ni?
Untuk kalkulator ni pula, okey tengok sini. Masih lagi tekan ni. Nombor 7, nombor 2. Okey, lower dia. Lower dia kita tak tahu nombor apa. Kita letak nombor negatif yang besar-besar nombor negatif. Tekan dia apa-apa nombor. Tekan dia apa-apa nombor besar-besar. Okey dah. Puas hati. Sama dengan apa kita adalah 2.113 sama dengan ni Pak si Z. Biarlah sisian piawai dia 1. Kita sama dengan dapat 9827 juga jawapan dia. Boleh faham? Kelas WIS dia lain. Kamu kena ingat ni cara ni. Ni pun dia record tapi kalau kamu tak tengok susah juga. Okey, boleh faham? Okey, P lagi bila masa nak guna P, bila tiang tu asalkan dia panah ke kiri sampai habis, tak ada masalah. Tiang tak kisah kat mana. Nampak ni? Kosong. Ni Z. Ni Z. Okey. Ni nombor 0.1178. Okey, dia panah ke kiri habis. Mesti guna P kan? P Z kita semakin kecil daripada negatif 0.1178. Tekanlah P tadi. Okey, shift 3 P. Okey, negatif 0.1178. Tekan sama dengan 3113. Nampak? Okey. Macam mana nak guna kalkulator kelas WIS? Okey, tekan balik nombor 7. Kamu jangan risau, dalam SPM tekan sekali 2 je dah tak guna dah function ni. Okey, 2. Lower kita guna lagi nombor besar tu. Apa kita adalah nombor negatif. Alamak silap. Okey, samper. Bawah. Okey, P. Okey, kita tengok P. Okey, kalau P dia macam ni. P lagi P. Masih lagi Pak CZ. Macam ni. Okey. Macam mana nak guna P kalau macam ni? Negatif 0.015. 1 point negatif 134. Dia macam ni. Macam mana kalau nak guna P? Nak guna R boleh. Sebenarnya kalau macam ni nak guna R boleh, nak guna P boleh, nak guna Q pun boleh. Tapi kalau nak guna P juga. Okey, P pertama. P yang merah. 0.015 P ni. Tolak dengan P. Warna ni pula. Hitam. Tolak dengan yang biru. Okey. Negatif 1.134. Okey. Kalau nak guna P lah. Luas yang 0.015 ni kan sampai habis kalau guna P. Tolak dengan yang 1.134 negatif ni. Dapatlah terkandung hitam tu. Jadi cara nak tulis dia, persamaan dia tu lukisan. Lukisan tak ada markah ingat lukisan tak ada markah kecuali dekat lukisan tu ada nombor. Okey, macam mana nak tulis? P Z lebih kecil, saya guna warna merah. Okey, sebab luas kawasan tu warna merah. 0.015 negatif tolak P warna biru berapa? Z lebih kecil daripada negatif 1.134. Okey, cuba tekan apa jawapan dia. Satu-satu ni, merah apa jawapan, biru apa jawapan. Tekan cepat. Saya guna ni je lah. Saya guna ni senang sikit. Nombor 7. Nombor 2. Boleh, siapa ni? Adam, boleh cara tekan tu, Adam? Boleh? Kalau tak tahu, tanya.
Nanti ada bengkel juga benda ni. Cuma kalau kamu dah mantap malam ni, masa bengkel tu, refresh je balik. Okay, 0. Paling rendah apa? Paling rendah, oh salah. Paling rendah adalah negatif 1.134. Paling tinggi, sama dengan paling tinggi dia adalah luas kawasan lorik tu adalah negatif 0.015. Oleh kerana dia paksi Z sama dengan dia, dia ada 1 6 Y, tekan sama dengan, betul tak jawapan dia ni? Allah, keluar. 3656. 36562. Betul? 54 ke 56? Betul Betul. Betul dia. 54. Betul. 56. 56. Okey. Okey, betul tapi kalkulator hitam, kamu punya print level kamu kena buat ni. Kamu kena buat ni. Kalau yang kelas WIS, atas terus lompat bawah. Sebab dia tahu kamu boleh tekan kalkulator. Okey, itu penggunaan penggunaan mod Q apa dia? Yang siapa tu? 5GKT. Okey ke boleh ikut? Dia orang ni dah belajar. KA dah belajar. Mungkin dia refresh balik. Kalau kamu, siapa 5GKT, Cikgu Wezrin ajar guna kalkulator tak? Cara kalkulator. Siapa ni? Ataupun dah terkeluar? Iza. Meniza? Tak. Guna apa? Sempuang? Bukan. Meniza? Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Pakai sempuang tadi. Hebat sangat tu. Saya pun nak belajar. Lama pakai. Okey, Q ni kegunaan dia kalau kita nak cari luas dia melekat dengan tiang min tu. Dia melekat dengan tiang min. Misalnya negatif 1.789. Konon macam tu. Jadi, di mana Z kita? Z kita adalah ni, nampak ni. Z kita terkurung. Z kita dah terkurung. Tadi Z kita semakin kecil. Z kita semakin besar. Semakin besar tak tahu sampai bila kan. Ni Z kita terkurung. Macam nak tulis? Kalau Z terkurung, tulis tengah-tengah Z tu. Z kita terkurung. Macam ni simbol terkurung. Siapa yang kurung kita? Negatif 1.789 dan juga kosong yang kurung kita. Terkurung maksudnya terletak di tengah-tengah. Maksudnya. Terkurung lah tu kan. Sebelah ada orang, sebelah kanan ada orang, sebelah kiri ada orang. Jadi kita kena guna kalkulator. Kalau kalkulator ni kita tekan huruf Q, shift 3, tekan Q. Okey, tekan Q, tekanlah nombor negatif 1.789 sama dengan dapat. Ingat keluasan ataupun kebarangkalian tak akan dapat negatif. Ni yang saya cakap tadi. Yang ni kan jawapan yang kita tekan kan, dapat 0.46319. Ni dia sebenarnya. 46319. Takkan boleh negatif luas. Kebarangkalian adalah luas. Luas adalah kebarangkalian. Luas tu yang apa yang kita nampak. Kebarangkalian tu nombor jawapan dia. Okey, berdasarkan yang kita nampak luas tu. Boleh faham? Nampak? Okey. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada okey. Seterusnya Q itu tiang sebelah kanan, sebelah kiri. Macam mana pula tiang sebelah kanan saya letak ni? 1.9181 konon. Oh, terkongkong lah. Dia terkurung. Mana Z dia? Z dia yang merah ni. Z dia terkurung antara kosong dan juga 1.9181. Jadi, tekan balik shift Q. Shift 3 cari Q.
tekanlah nombor 1.9181. Tekan je nombor yang bukan kosong tu. Jangan tekan kosong. Dengan kosong dapat lain nanti. Okey. Jadi sama dengan dapatlah 0.47245. Inilah luas dia ataupun kebarangkalian dia. Okey, faham? Mana boleh kebarangkalian ataupun luas tu negatif? Boleh? Okey, kalau kalkulator ni pula, lagi senang. Nombor 7. Okey, yang atas ni, kita check je, double check. Paling rendah negatif, nombor 2 Paling rendah negatif 1.789. Sama dengan, okey, yang atas kosong. Tekan kosong. Dia Pak CZ, mesti 1. Sama dengan, betul? 46319, betul lah. Sama sangat. Boleh faham? Sama. Okey, sama. Yang ni pun double check. Cuma, paling rendah dia bukannya 19181 ni. Paling rendah dia kosong. Paling tinggi dia 1.9181. Pak CZ, sisian piawai dia masih 1. Okey, 47245. Sama je. Okey, 245. Boleh faham? Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak. Bagus. Iyalah tu. Ada soalan masa exam ni ada soalan. Betul. Okey. Kita pergi kepada real situation. Misalnya 5 KAA punya kelas. 5 KAA punya kelas ada min jisim. Jisim min min jisim dia adalah 50 kilogram. Sisian piawai dia adalah 12 kilogram. Besar sangat 12. 8 kilogram. Sisian piawai dia. Sisian piawai ni selisih. Faham tak? Selisih tu maksudnya kalau ada yang 40 kilo, sebelah dia tu 48. Itu selisih dia. Selisih tu untuk purata lah, bukan tepat selisih dia tu. Min ni yang purata. Purata ni macam cincai lah. 5 KA walaupun ada ringan macam pasu bunga, tetap dipanggil 50 kilo. Dia tu masuk purata. Okey? Boleh faham? Itu contoh terbaik lah. Okey. Cari kebarangkalian. Ni ada magic Ada magic lah. Ada magic untuk calculator kelas WIS. Dia ada magic. Tapi magic pun tak boleh terus jawapan dapat terus, tapi kena buat jalan kerja. Ingat tu, jalan kerja wajib. Tak ada jawapan tak apa, janji ada jalan kerja. Kalau ada jawapan, tak ada jalan kerja, memanglah kosong. Okey, cari kebarangkalian jisim murid lebih 60 kilogram. Nampak? 2 kurang 55 kilogram. Ni saya buat dulu soalan. Lebih 60 kilogram kurang 55 antara 45 hingga 60 kilogram. Saya ambil 3 dulu dia punya ni. Okey, sebelum tu saya perkenalkan satu formula converter mengconvert nilai yang besar iaitu X. X ni adalah peristiwa original, peristiwa sebenar. Z ni tadi yang piawai ni. Ini adalah rumus di mana nombor yang besar kita nak jadikan piawai supaya boleh tekan kalkulator. Okey, tolak dengan min. Min biasa diberi. Kalau tak diberi, kena hati-hati. Okey. Dalam bab normal, ini sahaja formula baru. Tak ada formula baru yang lain. Ini sahaja.
Okey, tak ada formula mean dia khusus, tak ada formula sisihan piawai yang khusus, tak ada. Okey, X ni apa? Saya tulis. X ni adalah nilai sebenar. Nilai original. Misalnya kilogram. Kilogram tu nilai sebenar. Boleh faham? Okey. Tapi dekat sini kita nak masuk soalan ni. Sebelum kita menekan kalkulator, kita kena analisis dulu soalan ni. Soalan nombor 1, cari kebarangkalian. Pi kebarangkalian. G same X. Nampak X. G same X. Kebarangkalian X. G same. Kebarangkalian G same. Kebarangkalian P. G same X besar. Boleh tak nak tulis X kecil? Boleh tak Kak? Boleh tak nak tulis X kecil? Ada orang ke tak? Tak boleh. Kenapa? Tak. Kenapa? Yasmin kata tak boleh. Kalau tertulis tak apalah. Kalau kamu faham tak apa. Lebih baik kamu tulis X besar sebab X kecil tu ada maksud lain pula. Okey. X, ni soalan pertama. Lebih, melebihi. Lebih. Ni lebih 60 kilogram. Jangan tulis kilogram, jangan tulis unit. Okey, ni dia. Ini adalah kita punya simbol. X adalah, P adalah kebarangkalian, X adalah G same. Ni melebihi 60. Nampak? Daripada ayat matematik, soalan yang dia nak tu, saya convert jadi simbol. Dan saya galakkan kamu lukis graf dia. Tengok graf. Graf. Oh Allah, hilang pula. Graf dia, tengok sini. Graf dia dah jadi paksi X. Saya lukis paksi X dulu. Kalau paksi X, tengah-tengah ni mesti min. Min mana? Min dia berapa? 50. Min dia 50. Tadi kosong cikgu. Sebab apa tadi kosong? Sebab paksi Z. Ingat, paksi Z tengah mesti kosong. Paksi Z tengah mesti kosong. Ni sampai sambung belajar. Benda ni sama je. Okey, lepas tu mana tiang 60? 50. 60 mesti sebelah kanan kan? 60. Panah ke kanan sampai habis. Tak ada dah. Tak ada batas-batas dah. Sampai habis. Okey, ni 60. Dia suruh cari kebarangkalian dia ni. Dia suruh cari luas ni ataupun kebarangkalian tu. Cuba tekan kalkulator. Kalkulator ni mungkin tak boleh. Memang tak boleh pun. Kita try lah. Kamu kan suka try benda yang salah kan? Okey. Tekan huruf R. Panah ke kanan. R, 3. Tekan 60. Dengan yakin tekan 60. Nah, ambil. Kosong. Padahal ada luas tu. Takkan jawapan kosong kan? Okey. Apa select dia dekat sini? Okey, tak apa. Kita tengok kelas WIS. Kelas WIS kita tengok. Okey, kelas WIS masuk balik nombor 7. Masuk balik normal nombor 2. Okey, lower kita 60. Tengok Dam Lower kita 60. Ni ada lain sikit. Sama dengan apa kita? Infinity, nombor besar. Tekan dia 99998. Tekan dia nombor apa-apa besar. Sama dengan sekarang paksi X bukan paksi Z. Sisihan piawai kita 8. Tekan nombor 8. Nampak? Kita dah tak boleh tekan 1 sebab sisihan piawai kita 8. Sebab kita tekan untuk paksi X. Boleh tak ni Dam? Tak Akmal? Boleh. Okey, kita tekan. Kamu tekan tak kalkulator ni? Tekan. Okey. Tekan sama dengan, dia akan keluar min. Nampak? Kalau Z tadi, sisihan piawai dia 1, dia tak akan keluarkan min. Sebab min confirm kosong. Ini min dia 50. Tekan 50. Tekan sama dengan lagi. Inilah jawapan kebarangkalian dia. Okey. Tapi tak dapat markah.
Sebab apa? Kamu tidak mengconvert lagi Z dia. Tak apa, kita simpan jawapan ni. Betul ke salah? Okey. Dekat mana markah dia? Kamu mesti convert nombor besar ni, X60 ni, mesti convert jadi Z. Mesti convert jadi Z. Macam mana? Okey, Z sama dengan X adalah 60. Tolak min. Berapa min? 50 bahagi dengan 8 sisian piawai. Okey, tukar. Berapa bang? 60 tolak 50. 10. 10 bagi 8. 1.25. 1.25 Okey, jadi kita kena kita tulis pula dia punya P Z lebih besar. Okey, 60 tu akan jadi 1.25. Dengan syarat dia bertukar jadi huruf Z. Okey? Lepas tu kita lukis graf dia sikit. Graf dia sudah jadi paksi Z. Tengah-tengah dah jadi kosong. Mana 1.25 sebelah kanan kan? 1.25. Oh, dia panah ke kanan habis. Baru tekan huruf R. Tekan huruf R. R, okey. Kita cancel balik. Okey, apa benda ni? Okey. Shift 3. R. 1.25. Okey, 10. 05. Hilang pula. 565. 565. Sama tak dengan yang tadi? Okey, 5. Betul, 565. Betul lah. Okey, sama. Cuma kalkulator kelas Swiss ni dia dapat jawapan dulu. Dia dapat jawapan dulu, dia lepas tu baru dia buat jalan kerja. Boleh faham? Kat mana markah dia? Tengok sini. Saya buat warna hijau kan. Markah dia kamu convert. Markah dia 2 je ni bang. Kamu convert X ni jadi Z. Okey, nilai ori jadi nilai Z. Lepas tu kamu tekan dia kalkulator. Sini K1, sini N1. 2 je markah. Sebab soalan ni terlalu mudah. Dapat tak? Cuma kelas Swiss dia magic sikit, dia boleh dapat jawapan terus dengan menekan nilai X. Dapat tak tadi yang ada kelas Swiss, kamu tekan nilai X tapi dengan syarat kena letak min dengan sisian piawai. Tak boleh min dengan sisian piawai tu biarkan 1 tadi, sisian piawai dia, tak boleh. Mesti letak 8, lepas tu sama dengan letak 50. Sebab kita main dengan nilai original. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita dah main dengan nilai original. Okey, nombor 2. Boleh tak ikut? Okey, sebenarnya yang kita tengah belajar ni adalah mula-mula nilai original. Diberi nilai original. Lepas tu kamu convert jadi nilai Z. Nilai piawai. Nilai piawai. Lepas kamu dah convert jadi nilai piawai, baru boleh dapat kebarangkalian. Okey, baru boleh dapat kebarangkalian. Okey, X apa benda yang dia nak kan? Okey, XA lah saya letak. Jadi, kita melompat dari kiri ke kanan. Nilai ori. Nilai ori, kita convert jadi nilai piawai menggunakan formula apa? Z sama dengan X nilai ori tolak min bahagi sisian piawai. Lepas tu tekan kalkulator, dapatkan kebarangkalian. Tekan kalkulator. Okey. Ini yang mudah, kira mudah. Ke kanan mudah. Dia reverse yang susah. Kebarangkalian boleh dia tanya dalam bentuk nombor perpuluhan. Okey, nombor pecahan. Boleh juga dia tanya dalam peratus. 3 benda ni, kebarangkalian jelmaan dia boleh menjelma. Kebarangkalian boleh menjelma jawapan dia dalam 3 bentuk ni. Nombor perpuluhan, paling
famous nombor perpuluhan lah. Nombor pecahan dan juga dia boleh jelma dalam bentuk peratus. Boleh faham? Okey. Okey, ada soalan tak? Saya lepaskan soalan dulu. Ada soalan? Oi, ada soalan? Tak ada. Tak ada, betul. Dah tinggal berapa orang dah? Banyak left dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 16 betul lah, 12 lagi. Okey. Tak apalah kau dah ngantuk. Saya tak ngantuk lagi. Okey, soalan nombor 2. Jisim kurang 55. Nombor 2. Kebarangkalian jisim kurang 55. Nampak? Segala ayat-ayat bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita kena turunkan jadi simbol, baru boleh buat matematik. Daripada simbol, tukar kepada formula biasanya lah. Okey, tapi dekat sini daripada simbol, kita tak boleh tukar jadi apa? Jadi formula, dia tak ada formula. Dia ada graf. Normal ada graf. Binomial ada formula. Dia berbeza dua tu. Jadi kita lukis graf dia sebagai panduan. Okey, graf dia tengah-tengah 50 kan. Ini paksi X, paksi original. 55 mana? Tiang dia, kanan ke kiri? Tiang 55. Kanan. Oh, bagus. Kanan bagus. Kanan. Lepas tu lorek ke mana? Ke kanan ke kiri? Lorek ke mana? Ke kiri. Ya. Ke kiri. Sampai habis. Kenapa sampai habis? Dia cakap pun sampai mana, betul? Dia cakap panah sampai habis. Dah lah. Betul. Okey. Lepas tu, dah ada simbol ni. Okey, ni 55. Adakah kalkulator lama? Okey. Sekarang saya nak uji yang ada kelas WIS. Tekan apa jawapan dia? Yang ada kelas WIS. Saya nak kamu tekan apa jawapan dia. Kita simpan dulu jawapan dia. Betul ke tak? Cepat kelas WIS. Akmal. Akmal lah. Siapa-siapa lah yang ada. Perempuan pun ada kan? Tak ada. Ada tadi. Saya ingat lagi yang mengaku awal-awal ni. Amira. Amira. Tak apa. Cepat. Tekan. Okey, yang ni X, tengah-tengah Z. Betul? Kita buatlah macam ni. Baru best. Baru asyik kat situ. Kita siap-siap lah tulis Z sini. Anak panah pun siap-siap lah, sama je. Cuma dia dah nilai Z. Gerak pun sama je. Sementara kita tunggu jawapan. Jawapan dari gunung mana ni? 55. Ni paksi Z. Tengah kosong. Dia macam tu. Last kali baru dapat kebarangkalian. Okey, cepat. Apa jawapan dia? Abang? Tekan apa? Lupa dah. Lupa. Okay. Guna yang tadi sama dengan dia. Okey. Lower kita apa? Lower kita nombor infinity bang, nombor infinity. Infinity negatif. Infinity ni letaklah nombor 999999 tak berapa-berapa pun tak apa. Kalau malas tekan lain 9999. Saya rajin ni. Okey, lepas tu saya sama dengan apa saya nilai paling tinggi untuk paksi X iaitu 55 nampak? 55. Sama. Sisian piawai sama lagi 8. Min sama lagi. Min pun dia terus tekan tadi sebenarnya. Okey, dia dah baca yang data tadi. Sebab situasi kita sama kan? Jawapan dia 7340 lah. Okey, kita tulis dulu tepi. Jawapan dia 0.73 berapa? 40. Ambil lah 4 titik perpuluhan.
401 lah. Kita ambil lebih. Okey, kita simpan siap-siap kat sini. Betul ke tak betul? Kita convert jadi Z. Okey, convert jadi Z. Jadi Z sama dengan 55 minus 50 bahagi 8. Berapa? Berapa dapat dia? Berapa nilai Z dia? Cepat. 5 bahagi 8 berapa? 0.625. 625. Okey? 0.625. Okey, markah di mana? Markah di sini. K1 markah kat sini. Siapa? Tak apa. Sekejap lagi. Nak habis dah. Okey, lepas tu kita tekan huruf P. Okey, kita tekan huruf P. P. Shift 3. P1. 6. 625. Tekan. Oh, betul. Sama jawapan dia. Kat situ. Boleh faham? Nampak? Betul tak saya pergi ke kanan? Maaf. Saya pergi ke kanan. Ini yang cerita ke kanan. Nampak? Dia beri nilai X, cari nilai Z, dapatkan kebarangkalian dia. Tapi kalau soalan dia ni, cari peratus, dia cari peratus pelajar yang kurang 55 kilogram. Alamak, dia tanya peratus. Sebenarnya cari kebarangkalian. Lepas cari kebarangkalian, darab 100. 73.401% lah. Nampak? Punca peratus ni daripada perpuluhan. Boleh faham? Okey? Nanti sekejap lagi kalau sempat kita belajar yang reverse pula. Yang reverse ni agak susah sikit. Okey? Tapi oleh kerana kamu pernah belajar, input tu ada lah sikit. Okey? Saki-saki baki tu ada sikit kat kepala tu. Daki-daki normal ni. Okey? Boleh faham? Kita nak pergi soalan SPM ni. Boleh? Cikgu, saya dapat 0.7 dapat kebarangkalian tadi. Kamu tanya siapa ni? Kelas guna kalkulator mana ni? Classwiz. Ni, tengok sini Ni kan? Lower dia paling kiri, betul? Kita tak tahu berapa kan? Betul tak? Lower dia, saya baliklah nombor 7. Normal 2. Okey, sama pula dia keluar, tak apa. Okey, lower dia adalah nombor yang paling kiri. Paling kiri ni saya tak tahu lower dia berapa. Jadi saya letaklah nombor 9999 tadi bang. 999888, nombor paling besar yang kamu boleh tekan. Boleh faham? Boleh? Boleh. Okey. Saya tak nak tekan yang Z. Saya nak tekan yang X ni. Apa kita adalah 55. Apa kita 55. Nampak? Nampak tak? 55. Sama dengan dulu. 55. Lepas tu saya sama dengan. Okey. Saya sama dengan. Saya tekan sisian piawai saya 8. Sebab apa saya tekan 8? Sebab saya main dengan data X. Saya main dengan data X. Saya kena letak sisian piawai tu sisian piawai yang original. Boleh faham? Boleh. Sebelum ni kenapa 1 sisian piawai? Sebab dia duduk Z. Kita main dengan paksi Z. Faham? Sekarang ni saya main dengan paksi X. Okey, lepas kita tekan sisian piawai, kamu tekan sama dengan, dia akan keluar min. Apakah min sebenar X? Min sebenar X adalah 50. Betul tak? Betul. Betul. Lepas tu sama dengan lagi. Argument error pula. Okey. Kamu tekanlah enter. Sekejap asal salah ni. Okey. Betul bawah. 55. 8. Okey. Saya tekan balik lah. Apa dia salah. Banyak sangat nombor kot. 9. Apa saya 55. Sisian piawai saya 8. Salah lagi. Okey, ada yang salah ni. Normal CD. Betul? Okey, saya reset balik lah. Okey, 3. Yes.
AC. Saya masuk balik nombor 7. Masuk normal 2 CD. Lower saya nombor negatif. Oh, saya tak tulis negatif bang. Negatif 999 tadi. Okey, tu sebab dia tak boleh baca tadi, tak logik. Faham tak tadi? Dam. Aku malkan Dam tadi. Okey, saya tak tekan negatif, sorry. Tadi negatif sepatutnya. Negatif 99999 tekan dia. Apa saya 55. Sama dengan 55. Nampak tak? Dia bagi default 1 kan, CCM piawai. Default ni 1, biasanya Z yang kita tekan. Tapi kita nak tekan untuk nilai X. Sama dengan CCM piawai kita adalah 8. Sama dengan lagi, min kita adalah 50. Sama dengan, dapat ni. Boleh faham? Boleh. Okey, sebab apa saya salah tadi? Saya tak tekan negatif infinity tadi. Infinity tu saya pun tak tahu nombor apa saya tekan tadi. Banyak sangat nombor kan? Boleh faham? Itu kelebihan kelas WIS. Dia boleh lompat terus. Ni. Dia lompat terus jawapan. Nampak? Kelas WIS. Kelas WIS. Tapi kalkulator zaman dulu punya, dia kena lompat sikit-sikit. Macam main tenting. Lompat tengah, lompat ujung. Tapi kelas WIS terus dapat ujung. Tapi ingat, tengah ni ada markah. Faham? Markahnya di mana? Mengconvert X jadi Z. Boleh faham? Okey, ada soalan lagi? Tak apa, tanya je. Cikgu. Ya? Nanti kalau dekat Dewan Peperiksaan boleh bawa 2 kalkulator. Nak buat 10 pun boleh bang. Gantung kat kaki, kat leher boleh. Letak dalam poket. Gantung kat dinding boleh ke cikgu? Gantung telinga. Boleh. Gantung kat dinding boleh. Siapa nak tekan kat dinding? Cikgu yang Boleh juga. Bawa 2. semua. Bawa 2, gantungnya 8. Bawa 2. Standby dalam meja satu. Faham? Jangan bawa 2. Nanti waktu SPM nanti semua rosak ke sampai 10? Itu rosak kamu. Sebelum SPM tu, tukarlah bateri. Kalau dah nampak macam dia kelabu-kelabu kan tulisan dia, sekejap ada, sekejap. Cikgu, kalau tak tukar bateri boleh charge ke? Nak charge apa? Ini bukan handphone. Boleh. Kecuali dengar, kamu guna yang ada nombor, biasa 570 kan? Kalau kamu beli yang 991, Cikgu, dia ada yang solar. 991 boleh bawa masuk ke? Boleh, dia ada solar. Beza dia bersolar. Ingatkan tak boleh bawa masuk. Tapi kalau exam malam, tiba-tiba SPM malam, habis kamu. Tak ada solar. Lepas tu saya beli kalkulator yang boleh charge lah. Senang. Buatlah sendiri. Takkan ni tak jumpa lagi. Cikgu ada ke kalkulator yang boleh main TikTok ke? Mana saya tahu. Okey, tengok sini soalan SPM. Wah, Cikgu. Ya. Cikgu Dina nak tanya. Tanyalah. Cikgu, Yasmin dia nak tanya. Yasmin dia tanya saya. Lepas tu dia tanya saya. Tanya. Apa dah? Kata, kita tanya. Kalau dia nak cari R. Cari R. Tapi kenapa nama dia P? Okey. R. Dengan alamak ada orang kacau jap. Sekejap, pening dulu. Okey. Sekejap sini. Okey. P tu kita P ni kebarangkalian kak. Ni saya bulat ni. Itu soalan kebarangkalian. Yang R tu untuk mod kat kalkulator. Mod R. Dodina. Aku. Boleh faham? Tak apa. Memang nama dia P kan? Dia kalau walaupun kalau tak faham kamu nak guna nama siapa, gunalah nama Najib ke, nama Mas ke. Kalau tak di pun boleh. Guna nama pengetua ke. Pengetua tanya cikgu kenapa? Sekejap sikit. Faham? Dah dengar tu. Sekejap cakap P, sekejap cakap R. Ni P balik. P, kenapa saya kata tekan P? P tu mod. Yang saya tulis ni kebarangkalian. Faham? Salin dah lah tu. Kalau Q pun sama ke P juga? Benda? Kalau Q pun sama P juga nama dia? P juga kebarangkalian dia P. Mod dia Q. Q tu cara mod dia. Ah. Faham? Ni mod apa? Tadi mod
Ni Q, mod R. ni mod P P. dah. Ni Mod mod P, P. ni mod P. Saya bulatkan mod P, saya bulatkan. Kita guna mod P. Boleh faham? Faham. Kena jelas ni benda tu, nanti kamu confuse. Banyak sangat huruf malam ni. Sampai Z. Dengar Nina. Ni dia soalan. Oh, tak ada label Okey, tengok sini. Ni soalan ni taklah susah. Okey. Okey, tengok sini. Jisim, jisim. Oh, dia kata jisim. Jisim ni X lah. Jisim X. Nampak? Jisim tembikai. Jisim tembikai ni X lah. Nampak? Dari sebuah kebun, entahlah kebun siapa, mengikut taburan normal. Taburan normal biasa memang dia tulis. Taburan binomial lah dia tak tulis. Tu nak membezakan dia. Tiba-tiba tanya ke barang kalian, confirm tak normal ke barang taburan binomial. Mean. Oh, mean. 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 Sisian piawai. Nampak? Keluarkan data dia dulu. Cari ke barang kalian. Nampak? Janganlah si biji ni jangan menyemakkan kepala otak kamu. Cari ke barang kalian. Ni soalan dia. Cari ke barang kalian. Okey. Jisim. Nampak? Jisim tembikai tidak lebih. Macam mana simbol tak lebih? Lebih besar ke lebih kecil? Kelas. Tidak lebih. Kecil. Lebih kecil. Okey, tak boleh lebih. Tak boleh lebih 4 kilogram. Nampak? Ni soalan dia. Tak boleh lebih 4 kilogram. Boleh faham? Boleh ni? Ni dia. Tapi dia masih X. Oh, masih exam. Dengar sini. Saya lupa. Kalau kamu tengah dengar dia bebel kat depan kan, kamu tulis benda ni X, Z. Nak bagi kamu tak gabra ke barang kalian. Kamu buat macam ni. Conteng lah. Conteng kat sini. Ini guna formula. Formula diberi. Buat macam ni. Saya dulu buat macam ni. Sementara dengar ketua pengawas tu ulang benda daripada yang awal sampai akhir sama je kan. Saya tulis semua rumus yang saya ingat. Walaupun rumus tu ada. Jadi saya tak macam gugup sangat lah. Yang ni adalah tekanlah mod Tekan mod. Tekan mod. Apa ni? PQR. Macam tu. Okey, ada macam tu. Ni tulislah perpuluhan apa semua. Faham? Jadi dekat sini, cikgu cakap ni lukis graf. Sketch graph. Okey, ni masih paksi X. Tengah-tengah min 3.2. Okey. Sisian piawai 0.5 simpan dan untuk rumus nanti. Di mana 4? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri 4? Kanan. Kanan lah. Kanan 4. Cikgu nombor dia kecil. Kita tekan je lah. Kalkulator tak boleh. Kita tak boleh tekan kalkulator hitam tu selagi paksi tu bukan paksi Z. Ni paksi X. Walaupun, ya. Okey. Lepas tu dia panah ke kiri sampai habis. Okey. Kalkulator kelas WIS, sila tekan apa jawapan dia. Lower dia negative infinity. Negative 99999 berapa? Okey. Apa dia 4. Sisian piawai dia 0.5. Min dia 3.2. Okey. Adam, Akmal, siapa? Amira. Tekan. Apa jawapan dia? Ni nombor racun kamu beli kalkulator ni lah 0.9452. besar juga. Tak apa. 0.9 452. 45. Okey, kita 2. simpan soalan jawapan dia ni. Betul ke tak betul? Okey, lepas dapat X, kita dah lukis X punya data, kita kena tukar jadi Z. Okey, tukar jadi Z. Di sinilah markah kita bermula. 4 tolak 3.2 bahagi 0.5. Okey, berapa? 4 tolak 3.2. Berapa? Bahagi 0.5. 0.8 bahagi 0.5. Berapa? 8 bahagi 5. Berapa?
0.16. 16. Kita lukis graf dia. Kita lukis juga graf dia. Okey, kita akan dapat PZ lebih kecil daripada 0.16. Nampak? Kita dapat ni, kita lukis. Lukisan ni sebenarnya tak ada markah tapi dia amat membantu Pak CZ. Z saya letak huruf merah. Tengah mesti kosong. 0.16 di sebelah kanan. Lorikkan masih sama. Jadi tekan huruf apa? Tekan huruf apa? Huruf P. Betul? Tekan mod P. Saya bulat. Tekan mod P. Apa jawapan dia? Cepat. Mod P 0.16. P 0.16. Lain dah. Betul ke ni? Siapa Dam? Salah. Betul Yang kosong. Salah tekan kalkulator ni Dam. Adam ke siapa? Aku malu. cikgu, yang 4 tolak 3.2 bagi 0.5 tu bukan 1.6. 1.6 ke 0.16? 1.6 1.6 ke? Macam ni. Tengah-tengah confirm kosong sebab kamu dah convert jadi Z kan? Okey, negatif 1 sini. Sini 1.25 kan? Gunalah Q. Cari Q sini. Cari Q kanan. Tambah je. Oh, kanan lah Dina. Cari Q kanan, kiri. Tekan Q cikgu. Q. Okey, kamu nak guna R Saya Q, dengar kamu guna boleh R. kita juga kan. Boleh guna kan R. juga. R. Nanti kena okey. tolak. R negatif 1. Saya guna simbol macam ni. R negatif 1 tolak R 1.25. Betul? Boleh juga. Tak ada masalah. Macam tu Dina yang aku cakap tu. Boleh Tapi juga. kalau nak ni boleh je guna Q. Nak guna Q pun boleh. Dua-dua Q. akan. Okey. Kalau guna kalkulator ni, Classwiz. Okey, Classwiz dia tak ada masalah besar lah. Dia tinggal apa? Masuk nilai X dia je. Tapi ingat nilai X dia tu adalah nilai ori macam ni. Kita check lah sama-sama kita check. Kata dia pressure antara lower adalah 114. Upper dia 150. Sisian piawai dia berapa Sisian piawai adalah 16. Bawah dia. Min dia adalah 130. Okey, ini jawapan yang saya dapat. Sama tak? Mana? Ni je. Kalau keluar ni. 7357. Sama kan? 7357. Okey, ni dia. Yang penting kat sini mengconvert tu. Nampak? Convert tu mengconvert menggunakan formula tu. Itu yang dapat markah. 2 markah situ. Sebab benda ni 3 markah. Tengok sini soalan ni. Okey, dikata berkaitan dengan apa ni? Sebuah ladang menghasilkan buah limau. Limau. Hanya buah limau yang mempunyai diameter X. X lebih besar daripada K. X lebih besar daripada K. Digrade dan dipasarkan. Nampak? Okey. Kita tak tahu K. K banyak nombor. Boleh 5, boleh apa benda Allah. Okey, dekat sini diberi bahawa ukuran diameter buah limau. X cerita dia adalah diameter buah limau. X besar. Diameter buah limau. Dengan taburan normal, min dia 5.8 dan sisian piawai dia 1.5. Min dia 5.8. Nampak? Okey, min dia 5.8. Jika sebiji di mana, hitung kebarangkalian buah itu adalah grade A. Mana grade A? Mana kat grade A? Dah ada belum? Ni grade A, nampak? Jadi kita tinggal tulis je. Grade A dia adalah
Diameter buah limau melebihi 7. Nampak? Melebihi 7 cm. Boleh faham? Cikgu, kenapa dia X kecil? Kan saya cakap X kecil X besar tak ada masalah. Sekarang X kecil ni dia dah tetapkan untuk diameter. Kita nak tulis X besar boleh, X kecil pun boleh. Tapi saya lebih suka tulis X besar sebab dia universal. Okey, cuba cari sekarang. Kebarangkalian diameter dia melebihi 7 cm. Kenapa melebihi 7 cm? Sebab dia grade A. Dia tanya grade A. Boleh faham? Okey, cari sekarang. Convert jadi Z. Itu saya bagi tahu je. Lepas convert jadi Z, tekan kalkulator. Nampak? Okey, convert jadi Z, tekan kalkulator. Huruf R sebab ke kanan. Okey, saya nak jawapan 2 minit je. Lepas tu saya nak pergi bahagian B. Bahagian B ni pun kalau ditanya menyesal juga kamu tak jawab ni. Bahagian B Okey, bahagian A dululah. Apa jawapan dia? Dah. Kelas WIS dah ada jawapan? Saya nak jawapan kelas WIS dulu. Supaya senang kita kira tu, oh betul jawapan. Senang. Berapa? 0. Okey, 0.8 Okey, good. Z dia 0.8. Dah dapat dah 1 markah. Okey. Okey, lepas tu sama dengan kebarangkalian, tekan huruf R. Berapa? 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 0.1186. 0.21186 Okey. Betul kot. Kita tekan lagi. Saya ulang je tekan kelas WIS ni. Nombor 2. Lower dia berapa Lower dia 7. Lower dia 7 sebab 7 tu tiang paling kiri Lower dia 7. Mana min? Min 5.8 kan? Sorry. Okey. Sampai hujung. Nampak? Tiang paling kiri adalah 7. Okey, sama dengan tiang paling kanan. Oh, yang paling upper ni ke kanan sampai hujung. Saya tak tahu nombor apa, infinity. Tapi positif. Saya letak nombor 9. Bosan 8888. Bosan 7777777. Sama dengan hati-hati sisian piawai adalah ini X, sisian piawai mesti bernombor 1.5. Okey, sama dengan lagi min dia mesti bernombor 5.8. Tekan lagi sama dengan 21186. Betul, tepat sekali. Dia faham? Ini N1. Jadi 2 markah lah. Okey. Kalau kamu buat macam ni, lagi dia nampak. Oh, budak ni sistematik lah. Boleh faham? Dia macam ni. Okey, kita pergi soalan B. Okey, ada soalan? Ada soalan boleh tanya. Okey, soalan B. Soalan B. Dengar ni, soalan B ni adalah dah bunuh nanti. Sikit je. Okey, soalan B. Seorang baca. Berapa jawapan? Seorang baca. Yasmin. Apa? Baca lah. Yasmin. Aduh. B tu ke? Iyalah, habis huruf apa? Dalam satu bakul 500 buah limau yang dihasilkan. Okay. Anggarkan bilangan buah limau grade B. Okey, dia tanya bilangan, betul? Okey. Kalau dia tanya bilangan, dia tanya jumlah, kita kembali kepada formula original yang kamu belajar dulu. PA. Kenapa dekat formula ni yang ada apa yang bilangan dengan jumlah, faham? NS. Dia faham?
Dekat formula ni je ada bilangan event tu dan juga ada jumlah. Nampak? Dekat formula ni je ada bilangan dengan jumlah. Tak kira lah normal ke binomial. Kamu kena tengok betul-betul. Ada dia tanya bilangan lah. Dekat sini je ada formula tu. Jadi, apa dia tanya? Bilangan buah limau. Oh, buah limau grade B. Sini, tengok sini. Bilangan buah limau grade, panjang tak nak tulis? Grade B. NS ni apa? Jumlah limau. Berapa jumlah limau? Berapa jumlah limau tu? Berapa? Cuba baca. Jumlah limau ada 500 yang tadi. 500. 500. Tulis siap-siap 500. Tadi yang sebelah sini P, buah limau grade B. Mana matematiknya? Kita baru menulis dalam formula. Okey, yang ni yang ditanya. Tak kalah yang ditanya kita dapat dulu. Okey, jadi buah limau grade B, kita tengok buah limau grade B macam mana dia letak nombor dia. Macam mana buah limau grade B kelas? Ni, tengok ni. Nampak tak yang saya highlight ni? Warna pink tengah ni. Itulah buah limau grade B punya nombor. Boleh faham? Lebih besar daripada 5, lebih kecil daripada 7. Betul? Okey, ada sama-sama dengan tu tak payahlah. Abaikan je. Sama je nanti jawapan. Boleh faham? Okey? Lebih besar daripada 5, lebih kecil daripada 7. Ingat lebih besar daripada 5. Okey, tengok sini Bilangan buah limau grade B adalah lebih besar daripada 5, lebih kecil daripada 7. Betul? Saya dah tukar ke nombor. Tapi kita nak cari dia juga. Okey? Kita nak cari dia, mesti sebelah kanan ni, sebelah kiri ni, simbol dia akan sama. Kalau A, kalau B, B. Nampak? Saya tukar. Dia faham tak? Setakat ni faham? Ni. Sebab dia tanya buah limau grade B. N dia buah limau grade B. Jadi P tu buah limau grade B. Apa simbol buah limau grade B? Oh, lebih besar dia 5, lebih kecil dia 7. Okey, saya buat warna merah kalau confuse. Okey, buat warna merah. 5, 7. 5, 7. Dia macam tu. Dia sama kalau A, kalau B, B. Kalau 5, 5. Nampak? Jadi, dekat sini kita nak cari yang ini. Sebelah kanan ni bilangan. Confirm yang kita belajar adalah yang saya kotakkan ni, yang kita belajar. Ni dia. Yang kita belajar ni yang sebelah kiri. Yang kita belajar sekarang ni. Ini yang kita kena cari. Yang sebelah kanan ni dah lama kita belajar. Tak apa. Last kali baru darab dengan 500. Okey. Jadi dia punya graf dia adalah. Nampak? Okey. X. Min dia berapa tadi? Alamak, nak cari min pula. 5.8. 5, 7. Okey. Kenapa sebelah kiri dia positif? Sebab ni cerita original. Cerita original, nilai-nilai GSIM apa semua mana boleh negatif. Kecuali Z. Z dah piawai boleh negatif. Sebab tiang tengah dia kosong. Kiri dia confirm lah negatif. Okey, jadi kita tengok sini. Oh, dia nak luas yang tengah-tengah ni. Di antara 5 sampai 7. Sebelah kiri kanan ni saya tulis lagi N. Saya ikut je. Ikut je. Selagi tak siap, ikut je. Okey, cari. Okey, sebelah kiri cari. Kita kena convert jadi Z. Convert jadi Z. Okey, 5 dengan 7 convert jadi Z. Saya nak kamu convert jadi Z sekarang. 5 tolak 5.8 bahagi sisian piawai. Berapa? Sisian piawai berapa? 1.5. Sisian piawai 1.5. Min 5.8. Okey, cepat. 5 tolak 5.8
sama dengan bahagi dengan 1.5. Berapa Z dia? Berapa Z dia? Negatif 0.5333. Okey, 3 tak habis kan? Okey, tak apa, ambil 4 je. Okey, 7 tolak 5.8 bahagi 1.5. Berapa? 0.8. Okey, tepat kan? Okey, kita lukis juga untuk paksi Z. Sama dengan ni sama lagi. Sama lagi yang atas. Kosong, sini Z dah. Jadi ni tiang dia. Sama, saya bawa ke bawah. 0.8 negatif 0.5333. Okey, guna huruf apa ni? Huruf apa senang kita nak cari ni? Dua-dua melekat dekat tiang tengah kan? Huruf apa kita nak guna? Q. Okey, huruf Q. Guna huruf Q. Lepas tu tambah. Cari satu-satu. Cari sebelah kiri tulis. Cari sebelah kanan tulis. Okey. Okey, bahagi 500. Okey, berapa? Tambahkan terus. Saya guna kalkulator moden ni. Saya guna kalkulator ni. Saya guna 5. Apa saya 7. Min saya masih sama tadi. Isian piawai masih sama. Okey. Ini jawapan saya ni. Berapa? Sama tak? 0.412. 4912. Sama. Okey, jadi sebelah kiri. Yang kita belajar ni sebelah kiri Yang sebelah kanan tu dah lama kita tahu. Cuma kamu tak perasan. 0.49 berapa? Apalah. 1243. 1243. 1243 sama dengan bilangan yang mendapat grade B buah. Dapat grade B. Nampak? Kita masih tak dapat lagi. Ni saya buat lawan merah. Takut kamu. And grade B. Grade B bahagi 500. Jadi macam mana saya nak dapat yang bilangan buah grade B ni? Macam mana kelas? Macam mana? 500. Berapa? 500 darab. Berapa? 500 darablah dengan kebarangkalian sebelah sana. Okey? Dapat. Sebelah kiri ni adalah yang kita belajar hari ni. Taburan normal. Sebelah kiri ni semua taburan normal. Okey? Yang sebelah kanan ni adalah rumus NA and S. Faham? Okey? Dia masih dalam kebarangkalian. Okey, darab. Berapa? Bilangan grade B. 5, 7. Bilangan grade B berapa? 500 darab tu? 245.6215. Okey, 6 kan? Okey, sekarang oleh kerana kita nak bilangan, tak kalah kamu jual buah. 2.45.6. 0.6 tu celah mana kamu nak bagi orang tu, nak jual? Nak suruh dia makan time tu? Gigit. Okey, gigit 0.6. Tak boleh. Jadi 0.6 tu toke tu makanlah sendiri. Yang dia boleh jual 245. Jadi bilangan grade B. Saya tulis huruf B lah. B ni, grade B ni lah. Kan? X antara 5 hingga 7. Saya malah tulis tu, saya tulis grade B. Bilangan grade B yang boleh dipasarkan adalah 245B BG. Boleh faham? Boleh tak kita tulis 246? Saya rasa boleh juga. Tapi dari segi logik berniaga, kalau 245.6, kita genapkan 246, kita nak cari 0.4 tu kat mana buah ni. Kan? Okay? Lebih baik kita kurangkan sikit. 245. 0.6 tu kamu makan ni lah sendiri toke dia. Okay? Boleh faham? 245 ni adalah okay. 245 ni adalah dia punya yang grade B, bilangan grade B. Ini antara soalan yang susah yang melibatkan formula apa? PA, NA
and S. Kenapa A cikgu? Adakah dia nak grade A? Tak. Yang ini A adalah event. Event adalah peristiwa. Ini adalah kebarangkalian. Nampak ni? Yang sebelah kiri ni adalah segala kebarangkalian. Segala kebarangkalian. Kebarangkalian melibatkan binomial pun boleh sebelah kiri. Kebarangkalian melibatkan apa? Grade, normal. Boleh juga kita guna ni. Dan apa fungsi sebelah kanan? Fungsi sebelah kanan NS sekiranya soalan itu menanya bilangan, menanya jumlah. Kita buka formula ni siap-siap. Dan kita modify A ni. Dia tanya apa? Okay, kat sinilah kita ubah. Dia tanya apa? Dia tanya mendapat grade A. Mendapat grade A lah. Ataupun dia ada nombor dia. Kita tulis X lebih besar daripada 7. Macam tu. Dia nak bilangan. Confirm. Dia yang last kita dah cari. Last. Yang lain ni kena cari. Yang ni kena cari. Yang ni kena cari. Boleh faham? Okey. Setakat ni ada soalan. Okey. Saya ada letak kat WhatsApp tu. Kalau boleh kamu jawab semua yang kita dah belajar malam ni. Yang mudah-mudah. Boleh? Yang mudah-mudah kita dah belajar.